Baik, seterusnya mari kita lihat kepada kepada definisi Al-Quran yang lengkap yang telah disepakati oleh semua ulama Al-Quran. Okey. Definisi terlengkap yang paling disepakati ialah Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril alaihi salam yang termaktub di dalam mushaf yang disampaikan kepada umat Islam melalui riwayat yang mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Okey, baik. Kalau boleh kita hafal poin-poin apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran ini. Okay. Dan insya-Allah kita pergi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan poin-poin yang telah mendirikan definisi Al-Quran ini. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Okay, kalam. Kalam bererti perkataan. Okay, kalam bererti perkataan. Jadi sekiranya kata tersebut tidak disandarkan, maka ia bersifat umum yang merangkumi semua jenis perkataan daripada pelbagai sumber. Tetapi apabila ia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalamullah, maka kata itu menjadi khusus kepada kalam yang datang daripada Allah semata-mata. Kalam maksudnya perkataan. Jika kita sebut kalam saja, ia bermaksud umum. Boleh jadi kata-kata dari makhluk, daripada mana-mana makhluk yang Allah cipta, as long as makhluk itu boleh berkata-kata. Contohnya kata-kata manusia, kata-kata nabi, kata-kata jin, kata-kata malaikat. Okey, tapi tak adalah kata-kata jin tu kan kita tak tahulah macam mana, tapi yang kita boleh relate adalah semua makhluk yang boleh berkata-kata. Jadi kalau macam kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita panggil apa? Jawab kat situ. Tak apa, saya jawab. Okey, kalam Nabi kita panggil dia sebagai hadis. Okey, kalam Allah kita panggil dia Al-Quran. Okey, jika disebut kalamullah bermaksud ia disandarkan kepada Allah. Dikhususkan kepada kata-kata Allah sahaja. Jadi berdasarkan pengkhususan ini, maka terkeluarlah semua kalam lain. Kalam jin ke, kalam nabi, kalam malaikat ke, kalam orang ke, terkeluar semua. Termasuklah apa yang saya sebut tadi, yang dikenali sebagai ataupun kalam Nabi Muhammad sendiri, iaitu hadis yang kita panggil hadis Nabawi itu tidak termasuk dalam definisi Al-Quran. Okey, boleh faham yang ni? Tu nak terangkan maksud kalamullah sahaja. Kalam bermaksud kalam Allah. Kalamullah, kata-kata Allah. Simple, ingat yang tu je. Okey, seterusnya mukjizat. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat? Okay, sebenarnya dalam kolom putih ni ada tertulis perkataan mukjizat, tapi sebab dia warna putih, saya pun tak tahu kenapa dia tukar jadi warna putih, sebab dalam slide saya asalnya warna hitam. Jadi bila dia tukar warna putih, tulisan dah tak nampak. Okay, kalau yang atas ni tadi kalamullah, okay, slide yang seterusnya ini adalah mukjizat. Apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat? Okay, mukjizat adalah, maksud dia ajiz. Asal perkataan mukjizat adalah ajiz yang bermaksud melemahkan. Ia bermaksud Al-Quran yang mengandungi kalamullah itu berada pada kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh kemampuan makhluk, dan makhluk pula bersifat lemah untuk menandinginya. Itulah yang dimaksudkan dengan ajiz. Ada juga kalamullah yang tidak bersifat mukjizat. Kalamullah asalnya dia adalah mukjizat. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah yang bersifat mukjizat. Ada tak kalamullah yang tidak bersifat mukjizat?
Ada. Okey, iaitulah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah kata-kata Allah tapi melalui Rasulullah dan ia tidak bersifat mukjizat. Okey, jelas ya, insya-Allah. Seterusnya. Okey, ini seterusnya. Okey, tajuk dekat situ ialah yang diturunkan. Okay, yang pertama tadi adalah kalamullah, yang kedua adalah mukjizat, yang ketiga adalah yang diturunkan. Yang diturunkan ini adalah yang ia bermaksud kata-kata Allah yang diturunkan sahaja. Kerana ada juga kalamullah yang tidak diturunkan. Pernah tahu tak ni? Ada sebenarnya kalamullah yang tidak diturunkan. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, kita rujuk surah Al-Kahfi ayat 109. Okey, bunyi dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maksudnya, katakanlah seandainya semua jenis lautan menjadi dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah pasti akan habis air lautan itu sebelum selesainya kalimah-kalimah Tuhanku ditulis. Walaupun kami, iaitu Allah, tambahkan lagi dengan lautan yang sebanding dengannya. Okey, surah Al-Kahfi ayat 109. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa kata-kata Allah itu sangatlah banyak, sangatlah luas, bukan yang hanya termaktub di dalam Al-Quran sahaja. Sebab berapa banyak sangat dakwat yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran setebal 600 lebih muka surat tu. Okey, tapi dalam ayat ni dikatakan, okey, kalau ada semua jenis lautan atas muka bumi ni jadi dakwat pun untuk menulis semua kalimah-kalimah Allah yang asalnya memang banyak tu, dah confirm semua air dalam lautan tu akan kering, akan habis, walaupun Allah tambah lagi lautan yang sama banyak dengan yang ada di bumi ni. Maknanya terlalu banyaklah kalimah Allah, tetapi Al-Quran itu hanya terangkum dalam kata-kata Allah yang diturunkan sahaja. Jadi kalamullah yang tidak diturunkan itu adalah terkecuali dari definisi Al-Quran.